Shall we begin? Let's begin now. Nah, itu bukti yang saya katakan pada awal tadi, bahawa manusia dengan haiwan boleh beriringan, boleh bersefahaman. Dan kita bersama dengan Abang Jamil, yang kita tengok footage tadi, bersama dengan saya di studio. Terima kasih Bang, sudi bersama dengan saya. Takjub, heran. Saya rasa Abang, macam mana abang boleh buat kucing tu ikut abang naik motor? Dia tak turun-turun. Kalau you tanya pada abang, satu je lah jawapan dia. Kuasa Allah. Sebab abang tak ada menuntut, tak ada guna ayat-ayat, tak ada jampi-jampi, tak ada guna ada orang kata abang guna dadah, bagi Panadol. Macam-macam, mula-mula dulu macam-macam tuduhan. Abang buktikan, bawa pergi ke Jabatan Haiwan. Doktor tu, pengarah tu sendiri cek, dia kata tak ada. Tu yang abang kata kuasa Allah. Abang selamatkan daripada dia orang, daripada jalanan, daripada terbuang. Ini cara balasan dia orang dekat abang. Apa yang abang nampak? Oh, ini bukan kucing-kucing abang beli ke apa, bukan? No. Okey, satu, abang tak beli kucing. Abang tak beli kucing, abang tak boleh ambil kucing daripada orang. Oh. Okey, abang hanya ambil kucing yang terbuang. Abang pergi pasar Caukit ke pasar mana-mana tempat orang beli ikan, bus station ke, restoran ke, warung ke, kadang tengah makan kucing datang kan, abang tanya siapa punya ni, dia cakap tak ada. Jawab dia balik rumah lah tu. Anak angkat lah? Anak angkat lah. Berapa ekor kucing abang ada sekarang? Setakat ni abang ada 92 ekor. Siapa yang ada kat studio ni sanggup bela 92 ekor kucing? Angkat tangan. Yang di rumah ada siapa-siapa? Tolong SMS kepada kami. Yang sanggup 92 ekor kucing. Apa tujuan sebenarnya? Memang abang nak menyelamatkan kucing-kucing ni ataupun memang hobi bang? Bukan cakap hobi. Masalah dia lah, biarlah abang cakap terus terang lah, senang. Okay. Memang kita nak terus terang ni bang? Masalah dia, orang kita di sini, bila kucing tu kucing import, kucing tu cantik, dia jaga elok-elok. Tapi bila kata kucing tu dah mula kena penyakit ke apa, dia just bawa pergi pasar ke, dia tahu dekat pasar tu banyak ikan, buang. Masalah dia, okey, kita boleh jaga diri kita, kucing tu pun boleh jaga diri dia. Masalah dia, kucing ni berbahaya kepada manusia. Manusia ni berbahaya kepada kucing. Kadang-kadang saya pernah nampak lah kucing tu hanya pergi dekat warung ni, orang tu tengah makan, hanya orang kata sekadar nak minta belas, yang mengiau kat kaki, hanya sekadar nak minta belas kasihan, tapi dia sepak kucing tu. Di mana hati budi manusia, sedangkan kita selalu bercakap. Maaf sekejap tak apa bang, kita pergi cari kucing abang ni. Dah bro. Mana dia? Mana dia? Jangan kejar. Mansyah. Syakir Mansyah. Okey. Untuk anda semua, Mansyah, setiap ekor kucing yang anda lihat Mansyah ada bersama dengan abang ni, semuanya ada nama yang masing-masing. Dia kucing-kucing ini sebenarnya diambil di mana tempat yang diambil dan namanya akan dinamakan dengan nama tempat tu. Ya. Okey bang. Saya nak abang sambung pasal yang tadi tu bang. Yang pasal kucing tu datang. Kucing tu sekadar nak minta, ialah nak minta makanan kan, nak makan. Tapi dia sepak kucing terpelanting depan mata saya. Kalau ikutkan hati, rasa terus terang cakap nak saya belasah je. Tapi kita ada undang-undang kan. Nanti saya, lagipun undang-undang tentang binatang di Malaysia ni tak ketat, tak kuat kan. Benda ni kalau saya lawan di mahkamah pun kerana pukul orang kerana binatang, saya mungkin boleh kena. Tapi kenapa? Selalu kita selalu di Bukit Bintang saya jumpa orang cakap, oh binatang ni kesayangan Nabi. Binatang ni you bela ni pahala banyak. Tapi masalah kenapa mesti buang duit beribu ringgit hanya nak kucing import? Kalau kita kata kita sayang binatang, pada saya satu je lah. Katalah kucing tetap kucing. Kucing import ke, kucing patah kaki ke, kucing capik ke. Saya pernah jumpa satu kucing ada di rumah, tangan dia ni dua-dua dipotong. Dipotong? Dipotong di sini. Dia makan dengan cara macam tu. Ada di rumah.
Saya jumpa. Saya bukan nak, orang kata nak ambil simpati tak. Saya terduduk tengok. Saya balik bawa pergi klinik, ubat. Pasal apa saya dipotong? Kucing kalau patah tangan mungkin ada bekas kan. Ini betul-betul sama. Kenapa? Kenapa buat macam tu? Kemudian kita selalu dengar orang kata, oh saya pun sayang kucing. Semua orang cerita sayang kucing. Tapi soalan saya satu saja, kucing macam mana? Kucing macam mana yang kita sayang? Saya jumpa kucing ni, dia main di tepi longkang dengan berkudis, berkurap. Saya jaga elok-elok. Satu orang datang ke Bukit Bintang bawa duit cash RM3,000 nak beli. Saya kata, kenapa nak beli kucing saya? Sedangkan kucing terbiar banyak. Jawapan dia dekat saya, kucing tu kotor, tak cantik. Di mana hati budi kita? Kenapa benda yang kotor kita tak nak, benda yang cantik je kita nak? Apa nasib dia orang ni? Berapa membelanja bang sebulan untuk kucing-kucing ni bang? Sebulan abang perlukan memang confirm RM3,000 untuk makanan. Dan tempat berak dia abang gunakan tisu, toilet roll tu abang potong-potong. Dan ubatan. Yang mahal ni makanan dengan ubat. Sebab itulah abang terpaksa bawa pergi ke Bukit Bintang. Oh. Bukan hanya nak menunjuk bela kucing, no. Pasal apa? Di Bukit Bintang tu kawasan pelancong. Abang terus terang cakap, abang harapkan pelancong. Pasal orang kita di sini belum lagi sampai ke tahap, bukan abang nak kata abang bagus tak, tapi belum sampai ke tahap nak buat macam abang. Tak sanggup. Pasal apa? Abang tengok pengalaman 6 tahun di Bukit Bintang, pengalaman mengajar kita. Bukan kata nak buat cerita, nak buat story, no. Tapi pengalaman. Berbeza dengan pelancong-pelancong luar negeri yang abang jumpa. Ada yang menangis. Ada yang jumpa abang peluk, cium. Ada yang menangis, ada yang terus terang cakap menangis. Pelancong Jerman jumpa abang, tengok, menangis isteri dia. Minta bank account, nombor. Tiap-tiap bulan hantar kat abang RM2,000, RM3,000, RM2,000. Kenapa dia hantar sedangkan dia tak kenal abang? Kenapa dia hantar? Maksudnya, lihat saudara-saudara sekalian, macam mana orang luar dia menyayangi binatang tu. Sebab itulah modal insan hari ni bawa perkara ni yang mungkin ramai masyarakat rasa perkara ni tak penting. Tapi sebenarnya perkara ni cukup penting. Dan apa yang diterangkan oleh Abang Bakri dan Abang Jamil ni, saya rasa dah cukup memadai untuk kita merasakan bahawa haiwan ni cukup penting untuk kita jaga, untuk kita belai. Okey bang, saya dapat tahu yang ada seorang pelakon Hollywood semata-mata untuk datang transit dan jumpa dengan abang. Siapa dia bang? Katie Bates, pelakon Titanic. Dia nak pergi bercuti di Jepun. Tapi ada kisah abang dah keluar dekat satu majalah di US. Dia hanya transit semalam di Kuala Lumpur kerana anak dia nak tengok kucing. Pasal dia cerita dekat saya, dia ada bela kucing 21 ekor di rumah dia. Dia orang nak tengok benda ni betul ke tidak. Dia transit, pasal ini pemandu limo daripada airport, dia cerita dekat saya. Dia mari tengok dia apa kucing-kucing ni semua, dia ambil gambar. Tapi bila orang dah mula kenal dia, orang dah mula berkerumun, dia dah tak boleh nak tunggu. Dia bagi sumbangan, dia naik kereta, dia tu pergi. So macam mana abang, okey, kali pertama saya melihat abang dengan kucing-kucing abang, saya ingat sekitar tahun 2000 kot, 1999-2000. Saya sedang menjalin penggambaran KL Menjerit. Saya sibuk dengan motor saya, abang pun sibuk dengan tu, dengan muzik, bawa kucing. Saya ingatkan bawa patung. Okay. Rupanya kucing betul. Yang beginilah. Kucing ini, adakah kucing datang datang sini naik kereta atau naik motor ni bang? Naik motor. Naik motor. Dan inilah yang anda akan lihat kalau berada di Bukit Bintang dan ke Abang Jamil akan bawa motor, kucing ni akan duduk di sini. Adakah diikat bang? Tidak. Dia tak terjun bang? Dia tak terjun. Macam mana? Ilmu apa abang pakai bang? Itu yang abang cakap tadi, kuasa Allah. Itu saja. Pasal apa? Abang tak menuntut, abang tak ada baca ayat-ayat jampi-jampi ke, pukau-pukau ke dengan nama Allah. Tak ada. Abang kata inilah balasan dia orang terhadap apa yang abang buat. Abang ambil dia orang daripada tepi jalan, daripada tempat berkurap, jaga elok-elok, bubuh ubat. Ini cara dia balas. Binatang pun tahu berterima kasih bang. Tapi ada juga manusia yang buang anak bang. Macam mana tu bang? Itu sebab tu kalau orang tanya abang lah, mungkin abang ni terlampau terus terang. Jenis manusia yang terus terang. Okey. Sebab tu pengalaman abang bela kucing, buat benda ni dah dekat 16 tahun. Apa yang abang boleh kata, minta maaf lah, jangan siapa-siapa terasa.
pada abang, binatang lebih mulia pada manusia. Kenapa abang cakap macam tu bang? Sebab abang pernah selamatkan dia orang. Dia orang tak pernah buat apa-apa kat abang. Terus terang, abang tolong orang di Bukit Bintang dah banyak. Budak merempat, budak mari Kuala Lumpur cari kerja. Abang tolong banyak. Las-las tikam abang pada belakang. Bagi tempat tinggal, tahu-tahu curi barang. Curi duit. Jual nama abang. Belum ada daripada 90 Belum ekor pernah ni. ada kucing-kucing ni lagi yang orang kata buat benda tak elok dekat abang. Jangan kata buat gigit pun tak pernah. Cakap bergurau saja. Saat yang paling menyedihkan abang dengan kucing-kucing abang, bang. Saat yang paling menyedihkan. Bila kucing abang yang pertama berumur 16 tahun mati atas tapak tangan abang. Dia hidup dengan abang selama 16 tahun. Kucing yang pertama abang selamatkan. Mak dia beranak depan rumah. Seminggu abang ambil. Abang bela dia selama 16 tahun. Ke mana abang pergi, hotel mana abang duduk, dia mesti ada. Kalau masuk dalam website abang boleh tengok gambar dekat hotel 5 bintang yang tak boleh ada binatang masuk, abang bawa masuk. Abang bekerja dengan VIP pun abang jaga dia. Abang sayang dengan dia. Bayangkan 16 tahun dengan abang, tak tahu dia pergi. Memang dekat sebulan banyak orang penyokong abang daripada forum, dia orang bagi nasihat, tenangkan diri, relax, istighfar. Itulah yang abang buat. Tapi dekat sebulan abang tak tentu arah. Sampai ke tahap macam tu. Ya. Abang panggil dia pun adik. Itulah saat paling menyedihkan. Kemudian abang dah okey. Abang bela yang lain lagi. Ada lagi satu 2 bulan lepas mati. Ini juga membuat abang betul-betul terhibur. Pasal apa? Dia memang, ini salah satu yang paling bijak, yang paling tak payah kerenah, paling senang ikut arahan. Okay. Dia ni orang campak depan rumah abang. Satu saranan abang, bang. Saya nak abang cakap dengan penonton-penonton sekalian. Bagaimana untuk kita menghargai haiwan-haiwan, bang. Kita ubah persepsi kita. Kita berubah persepsi rakyat Malaysia. Betul tak betul? Kita ubah. Kan? Satu nasihat, bang. Nasihat saya saja kepada kakak-kakak, pakcik-pakcik, abang-abang, adik-adik, semualah yang menonton rancangan ni. Kita ni manusia. Kita beragama Islam. Kita orang Melayu. Binatang ni pun ciptaan Allah. Pengalaman saya di Bukit Bintang, saya tengok orang yang beragama lain, bangsa lain yang kita selalu kata jahat, tetapi hati dia orang begitu sayang binatang. Di mana kita sebagai orang Islam, orang Melayu yang selalu bercakap tentang benda ni, kita selalu kata Nabi Muhammad potong sejadah kerana kucing tidur. Tapi ada orang kita sanggup simbah air panas, potong tangan kucing, baling dengan penyapu. Ubahlah. Kalau kata sayang binatang tu, tolong jangan double standard. Jangan orang kata orang Melayu kita pilih bulu. Jangan kita suka, wah saya suka kucing Burmese. Saya pengalaman kadang di Bukit Bintang tu, hangat hati kadang-kadang tu. Kadang-kadang nak marah pun ada. Dia mari cerita ke saya pun sayang kucing, saya beli, saya ada 20 kucing Burmese. Saya beli 3-4 ribu. Ya Allah, kenapa kau cerita kat aku benda macam ni, saya kata. Kalau ikut hati nak cakap kan, tapi tak nak hancurkan perasaan orang, saya just relax, tenangkan diri. Jangan double standard. Binatang tetap binatang. Tak payahlah kita duk fikir binatang daripada luar negara. Kita nak keluar duit import. Saya ada baca dalam surat khabar, buang 25,000 kerana 2 ekor kucing. 25,000 tu kalau bagi dekat saya boleh selamatkan dekat 10,000 ekor kucing. Saya cakap terus terang. Itu dia saudara. Jangan ada double standard. Kalau kita rakyat Malaysia, kita menyayangi haiwan-haiwan yang ada di Malaysia, kenapa mesti kita menghabiskan duit kita? Kenapa kita mesti mengeluarkan duit kita daripada negara kita untuk membela binatang-binatang daripada luar negara? Kembali selepas ini, Modal Insan. Berapa banyakkah tempat perlindungan bagi haiwan-haiwan yang sebegini yang ada di negara kita? Kalaupun ada, mereka memerlukan sumbangan daripada kita. Ayo, kita rakyat Malaysia, sama-sama kita mengulurkan buah fikiran kita, kita mengulurkan bantuan kita supaya lebih banyak lagi penempatan-penempatan yang sebegini akan diadakan ataupun didirikan. Dan kita bersama dengan Abang Jamil sekali lagi. Okey, Abang Jamil, ada 90 ekor
Anak Benjamin sini berapa orang? Anak? 92 ekor. Belum Itulah kahwin? anak Benjamin. Belum kahwin? Belum kahwin lagi. Pasal susah sikit dalam borang perkahwinan tu, dia kata nak kena sayang kucing. Jadi itu yang selalu. Okey, maknanya 92 ekor ni semua ada nama-nama masing-masing. Semua ada nama Okey, masing-masing. boleh abang terangkan. Okey, yang ada kat sini berapa ekor ni? Sini ada 8 ekor. 8 ekor. Okey, yang mana? Nama yang atas Boleh tu? abang pergi belah sana sekejap. Okey. Dia cara dia senang lah ya. Contoh dia kan. Ini Syakilim. Apa dia? Disebabkan Syakilim. Syakilim. Abang jumpa di depan restoran Alim. Tak, ini betul bang. Ini betul ni bang. Betul. Betul. Ini Syakitri abang jumpa di Tasik Puteri. Ini Syakibang abang jumpa di Subang. Okey, kalau kata abang jumpa satu tempat tu banyak, abang buat tengok perangai ataupun diri dia sendiri. Contoh, ini Syakirena. Syakirena, Syaki warna oranye betina. Syakirena. Ini Syakiman. Pasal jumpa dekat taman. Bang, ni betul ni bang? Betul, abang tak bergurau. Okey. Yang ini Syakibi. Pasal jumpa di Bibi, Bukit Bintang. Syakibi. Ya? Yang ni? Yang ini Syakikun. Pasal dia ni jakun sikit. Tengok. In the bike. Come on. Now, in the bike. Your place. Go. Yang putih tu bang? Yang ini Syakipa. Pasal apa? Dia colour dia seakan-akan warna purple, bukan putih. Tengok betul-betul nampak purple. Kalau jumpa di Astro bang? Syakiro. Okey, bang, daripada tadi saya tengok kucing ni, memang mendengar memang abang cakap tadi inilah yang dia balas pada abang, tapi macam mana abang latih dia orang sedikit demi sedikit untuk letak sini, tak berani nak duduk pergi mana, duduk situ. Itu yang kata abang ni pakai pukau. Kan? Pasal tu abang takut nak kahwin, abang takut pukau perempuan nanti bang. Kan? Jangan main. Kan? Dia abang ajar dia orang macam mana ibu dan bapa ajar anak. Kalau tak boleh, tetap tak boleh. Kalau boleh, boleh. Sebab tu dia orang tahu bila abang bawa daripada rumah ke Bukit Bintang tu, dia dah tahu dia dibenarkan turun hanya di Bukit Bintang. Dalam perjalanan tu abang berhentilah dekat mana pun, dia tak akan turun. Ada Cina-Cina tanya abang, lu punya kucing dekat Bukit Bintang baru turun. Apa saya lepas lain tak nak turun? Lu ikat ada dia. Okay, contoh dia macam Syaki bang Bang. Okay, Syaki bang, in the bike, your place. Now, go. Up. Now. Okay, on top. It's okay, on top. Come on. On top. Turn back. Syaki bang, sit down. Adakah abang pukau? Kalau pukau kita tak boleh buat macam tu kan? Maknanya kucing ni sebenarnya kalau kita cakap dengan dia faham, tinggal dia tak boleh cakap. Ya betul tak bang? Betul. Masalah dia okey, kalau kita tengok dalam sains kucing ni dia raja. Mana ada orang boleh raja? Betul tak? Macam mana bang? Dalam sains kucing adalah raja. Kita ni kuli. Jadi sebab tu kalau bagi tahu dekat abang, mana ada satu sarkas dalam dunia ni yang ada kucing? Tak pernah ada. Sebab tu pelancong asing ni terutama orang daripada England, Australia, Sweden, dia kalau tengok sekali dia tak percaya. No. Nobody can train a cat, dia cakap. Doktor haiwan, abang jumpa doktor haiwan daripada luar negeri berapa banyak? Dia tak percaya. Abang demonstrate sekali, tenganga terus. Come on, berikan tepukan rakyat Malaysia yang pertama di dunia yang boleh train kucing. Okey? Yang boleh train kucing, rakyat Malaysia yang pertama di dunia. Ya. Ada pelancong kata kat abang, kalau abang duduk negara dia, abang boleh kaya. Bang, jom kita pergi bang. Saya jadi manager abang je. Betul. Ramai nak ikut ni. Betul. Abang pelancong banyak, bukan nak megahkan diri. Banyak pelancong dia dah pergi serata dunia. This is the first time I see this kind of thing. Pertama kali dia tengok. Kalau abang marah, apa perkataan yang abang gunakan? Okey, abang bagi tahu satu rahsia lah. Ada rahsia pun. Ada, okey. Kalau kita nak bagi arahan dekat kucing, suara mesti kasar. Sama macam anak kan. Takkan kita nak marah anak, jangan. Sampai mati pun dia tak akan tapi ada orang macam tu bang. Ada orang macam tu. Sebab tu anak tu tak ikut arahan. Tak boleh. Kalau nak marah, kasar. Kalau kita nak manja, manja.
Contoh bang? Contoh macam abang kata tadi kan. Sit down. Suara abang kasar kan? Tapi kalau abang nak panggil dia, Gafil. Dia punya. Gafil. Kenapa? Dia tahu suara kasar. Gafil. tak cukup lembut saya. Gafil. Saya tak bela dia bang, pasal dia tak suka saya. Okey bang, apakah rahsia-rahsia lain selain sikitlah sebelum kita tutup perkara ni? Apa yang paling menarik yang perlu ada bagi kita sebagai manusia, kita menghargai sedikitlah tentang haiwan-haiwan ni. Tu sikit je. Anggap satu sajalah, kita sebagai orang Islam, kita diciptakan oleh Allah, dia pun diciptakan oleh Allah. Cuba kita fikir satu, kenapa Allah ciptakan dia? Tentu ada sebab. Betul tak? Jadi kita sama-sama hidup di dunia ni, dia pun nak makan, kita pun nak makan. Kalau kita bagi dia sedikit makanan, kita tak akan rugi apa-apa. Betul Bang. Satu soalan cepu mas bang. Bila abang nak kahwin? Kalau yang dalam borang tu ada yang sanggup pangkah. Pasal mungkin soalan nombor 3 tu selalu orang tak pangkah, jadi tak boleh nak kahwin. Soalan dia? Mesti sayang kucing lebih daripada abang. Okey, rakyat-rakyat Malaysia yang ada 26 juta ini, Abang Jamil masih bujang. Siapa yang sanggup jadi isterinya, package terima Abang Jamil dan 90 anaknya. Okey, itulah dikatakan modal insan, dan kembali selepas ini bersama dengan anda, Modal Insan. Ada permintaan yang terakhir daripada mereka supaya ada satu undang-undang dikuatkuasakan di Malaysia. Mungkin Abang Jamil nak mula dulu, Abang Jamil. Undang-undang yang macam mana yang Abang Jamil nak? Undang-undang yang adil. Walaupun dia binatang, dia tetap benda yang hidup. Contoh dia, baru-baru kita pernah baca berita orang seksa anjing sampai orang kata dah memang teruk. Yang 13 ekor diceras tu? Bukan, yang seekor tu. Tetapi dia cuma kena denda RM200. RM200 dengan nyawa seekor anjing. Kita fikir sendirilah, walaupun dia anjing tapi dia binatang, ciptaan Tuhan juga kan. Dia pun nak hidup, kenapa diseksa dia? Kemudian ada kucing pula yang 2 ekor, dibubur dalam kandang, tak dibagi mandi, tak dibagi makan, dengan rupa teruk. Tapi dia cuma kena denda penjara sebulan. Maksudnya makan tetap dapat makan. Dia dapat makan elok, orang jaga dia elok-elok. Sedangkan dia tak jaga. Kalau ikutkan saya nak buat macam mana dia buat dekat binatang tu je. Saya minta undang-undang diketatkan. Dekat LA, saya baca dalam internet, tak pernah pergi lagi lah. Dekat LA saya baca, ada polis yang berkuat kuasa untuk menangkap binatang. Cubalah inai binatang. Tidak pun jentik cukup binatang tengok. Pakai bergarilah tangan. Tetapi di sini orang sepak, orang terajang. Kita kadang kita nak menegur pun, kita tahu undang-undang tak kuat. Kita tak boleh buat apa. Okey, pengalaman saudara? Bercakap pasal undang-undang ni, saya rasa saya agak tak berpuas hati jugalah. Okey, sebab ada setengah binatang dekat Malaysia ni, dia lesen untuk memelihara tu tak ada, tapi lesen untuk memburu tu ada. Dekat situ saya tak puas hati. Contohnya rusa Malaysia. Rusa Malaysia kategori status B kan, kalau tak silap. Okey, tapi lesen untuk kita pelihara, untuk biarkan tak ada. Okey, tapi lesen untuk buru tu ada. Buru dan bunuh dia. Maksudnya yes. bunuh dia ada. Okey abang, mungkin ada apa-apa yang abang nak cakap?